الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beroleh rahmat dan kasih-Nya. Laksanakan apa yang diperintah dan tinggalkan segala yang ditegah. Mimbar memberi pesanan agar memberikan tumpuan kepada bicara khutbah dan menghindari perkara-perkara lara seperti berbual, memain telefon bimbit dan melayari media sosial, agar insya-Allah kita dikurniakan ganjaran solat Jumaat yang sempurna. Marilah kita dengarkan dan hayati khutbah hari ini yang bertajuk Halal Benteng Keutuhan Akidah. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Pemilihan makanan bukan sekadar urusan selera harian, tetapi suatu perkara besar yang menyentuh asas akidah dan nilai ketaatan kita kepada Allah. Makanan yang masuk ke dalam tubuh badan bukan sahaja membina kekuatan jasmani, bahkan turut mempengaruhi kesucian rohani, kejernihan fikiran dan ketenangan jiwa seseorang muslim. Halal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merujuk kepada bahan yang dibenarkan, tetapi membawa makna penjagaan hati daripada kerosakan, pemeliharaan iman daripada kekaburan, serta pembentukan akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Apabila seseorang memandang ringan soal halal dan haram, lalu menyuapkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang diragui dan diharamkan, maka ketika itulah benteng ketakwaan mula runtuh sedikit demi sedikit. Jiwa menjadi gelap, doa terhalang, ibadah kehilangan keberkatan, dan akhlak mudah tergelincir tanpa disedari. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa makanan yang halal dan baik merupakan asas kepada diterimanya amalan seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah memakan yang halal dengan perintah melakukan amal soleh, menandakan bahawa makanan yang baik menjadi asas kepada kecemerlangan ibadah dan kekuatan akidah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang dibacakan pada mukadimah khutbah yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Menurut Imam Ibn Kathir rahimahullah, maksud makanan yang halal dan baik bukan sekadar memenuhi keperluan jasmani, tetapi juga menjaga kesucian hati dan akal. Makanan halal menyuburkan jiwa, menenangkan fikiran, dan menjauhkan diri daripada sifat mazmumah seperti tamak, dengki, dan kejahatan hati yang lain. Sebaliknya, mengambil makanan haram membuka pintu kepada tipu daya syaitan dan menimbulkan kegelisahan dalam jiwa. Maka dengan memakan yang halal, seorang mukmin memperkuat perisai rohani dirinya dan meneguhkan akal untuk menolak segala bisikan syaitan. Para tetamu Allah yang diberkati rahimakumullah. Rasulullah SAW juga memberi amaran tentang satu zaman yang akan datang di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana mereka memperoleh rezeki, sama ada halal atau haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadha al-mal, min halal am min haram. Sesungguhnya akan datang satu zaman kepada manusia di mana seseorang tidak lagi mempedulikan dari mana dia memperoleh harta, sama ada dari yang halal maupun yang haram.
Hadis ini mengingatkan kepada kita bahawa kehalalan rezeki adalah kunci keberkatan hidup. Rezeki bukan sekadar memenuhi keperluan jasmani, tetapi juga mempengaruhi keadaan hati, akal dan rohani kita. Apabila seorang manusia mengabaikan halal dan haram, ia bukan sahaja menjejaskan akhlak, malah boleh membawa kerosakan pada jasad, hati dan akal. Rezeki yang diperoleh daripada sumber haram menimbulkan kegelisahan dalam hati, melemahkan iman dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak musibah, konflik keluarga dan ketidakbahagiaan dalam kehidupan lahir daripada rezeki yang tidak halal. Ini kerana harta yang haram sama sekali tidak memberi ketenangan dan sering menjadi sumber perbalahan, iri hati dan tamak dalam masyarakat. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan halal dan baik akan menjadikan hati tenang, akal yang cerdas dan kehidupan penuh keberkatan. Ia bukan sekadar memberi manfaat kepada diri sendiri, tetapi turut memberi kesan positif kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Para tetamu Allah yang dimuliakan, dalam konteks negara kita, Malaysia telah menggariskan prosedur yang jelas melalui prosedur pensijilan halal Malaysia dan piawaian MS 1500/2009 bagi memastikan makanan yang disahkan halal benar-benar memenuhi tuntutan syarak. Piawaian ini bukan hanya menitik beratkan bahan dan proses, bahkan turut menekankan penamaan produk supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau tasyabbuh dengan makanan yang haram. Permohonan halal akan ditolak sekiranya menggunakan nama yang sinonim dengan perkara haram seperti bak kutih dan seumpamanya. Selain itu, produk halal tidak boleh dinamakan dengan istilah seperti ham, bacon, beer, ram dan sebagainya. Larangan ini penting kerana nama yang mengelirukan boleh menimbulkan fitnah, kekeliruan dan hilangnya sensitiviti umat terhadap halal. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan turut menegaskan bahawa tidak harus menamakan sesuatu yang halal dengan nama yang haram. Prinsip menjauhi tasyabbuh perlu dipegang untuk menjaga kemuliaan syariat. Apa sahaja penamaan, label atau promosi yang mengaitkan sesuatu produk halal dengan identiti makanan haram hendaklah diubah secara berperingkat demi menjaga akhlak masyarakat dan keharmonian antara agama di negara ini. Prinsip syariat Islam turut menunjukkan bahawa setiap larangan dan pengharaman yang ditetapkan oleh Allah tidak bertujuan untuk menyusahkan manusia. Bahkan, setiap yang diharamkan itu digantikan dengan sesuatu yang lain, yang jauh lebih baik dan lebih besar bidangnya untuk memenuhi keperluan fitrah dan kehendak manusia. Sebagai contoh, Islam mengharamkan riba, lalu membenarkan perniagaan yang mendatangkan keuntungan. Mengharamkan zina, lalu menganjurkan perkahwinan yang menjaga keturunan. Justru, umat Islam dianjurkan agar berpegang teguh kepada yang halal dan menjauhi yang haram, kerana setiap ketetapan Allah nyata mempunyai manfaat dan kebaikan yang hakiki. Tambahan pula, prosedur halal di Malaysia bukan sahaja menitik beratkan perkara halal, namun aspek thayyiban, yakni suci daripada unsur-unsur yang merosakkan juga diambil kira. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kini berhadapan dengan cabaran yang baru, yakni logo halal yang dipalsukan, label pilihan Muslim yang tiada kaitan dengan pensijilan halal, serta penamaan produk yang boleh mengelirukan masyarakat. Justru menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna Muslim untuk mendidik diri, memastikan setiap pembelian disemak dan tidak terpedaya dengan promosi yang tidak mematuhi prosedur halal negara. Marilah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada perkara syubhah. Memilih halal bukanlah pilihan kecil, tetapi tindakan memelihara akidah, menjaga maruah ibadah dan memastikan keberkatan hidup. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memilih yang halal lagi baik agar iman sentiasa terpelihara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah, tinggalkan beberapa pesanan sebagai ingatan bersama. Pertama, halal memelihara akidah dan nurhani. Makanan dan rezeki halal menenangkan hati, menyuburkan akal, menguatkan iman dan menjadikan ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tanggungjawab praktikal memilih halal, memeriksa pensijilan halal, menjauhi perkara syubhah, berhati-hati dengan penamaan atau promosi produk, memastikan diri, keluarga dan masyarakat terpelihara. Ketiga, halal sebagai asas keberkatan. Memastikan setiap rezeki halal menjamin kehidupan bersih, zahir dan batin, ibadah diterima dan hubungan sosial harmoni. Selain mencari rezeki yang halal, kita juga dituntut agar menyucikan harta dengan membantu para asnaf melalui ibadah zakat. Pada penghujung tahun 2025, PPZ Mawib telah melancarkan kempen Year End Zakat YEZ 2025. Justru ambillah peluang keemasan ini untuk menunaikan ibadah zakat sebelum atau pada 31 hari bulan Disember 2025 agar tanggungjawab berzakat kita dilaksanakan sepenuhnya. Semoga Allah memberkati dan menerima amalan yang dilaksanakan. Renungkanlah ayat ke-88 daripada surah Al-Ma'idah di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman dengannya. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. Faqala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiqi wal hidayah was sihhati was salamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa ulatan umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'innah sakha'an rakha'an dar 'adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal riba wal mihan was sayyi' al asqa' wa su' al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'ifin fi Palestin واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat
bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.